Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama berusaha untuk bertakwa kepada Allah, berusaha mematuhi apa yang disuruh dan berusaha meninggalkan apa yang telah dilarang. Antara golongan yang dipuji dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, disebut pula mereka di dalam Al-Quran, ialah golongan yang memakmurkan masjid, yang selalu hadir ke masjid, solat di masjid, beriktikaf di masjid. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah At-Taubah dalam ayat yang ke-18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajid Allah, hanya sahaja yang memakmurkan masjid Allah, man amana billahi wal yawmil akhir, yang makmurkan masjid Allah kata orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dia percaya pada Allah, dia percaya pada balasan pada hari akhirat. Wa aqamas salah, dia mendirikan salat. Wa ataz zakah, dia menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dia tak takut melainkan Allah Ta'ala. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, mudah-mudahan mereka termasuk di dalam golongan orang-orang yang diberi petunjuk. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, semayang seorang dengan semayang berjemaah ni tak sama pahala dia. Bukan tak sama sikit, tak sama banyak. Banyak yang tak sama tu, beda dia. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, salatul jamaah tafdalu salat al-fadhi bi 27 darajah. Sembahyang jemaah tafdalu salat al-fadh, mengatasi, melebihi sembahyang seorang-seorang sebanyak bi 27 darjah, sebanyak 27 darjah. Kita kalau kerja, ada kerja yang dapat RM10, dengan satu kerja lagi dapat RM270. Tentulah dalam bahasa kita, kita terpah RM270 tu lah. Tapi oleh kerana pahala ni kita tak nampak, jadi kita selalu ketinggalan. Bukan tinggalan sikit-sikit, ramai orang tertinggal langsung. Tak apalah kalau kita tak ada siapa dengan kita, masa tak mengizinkan, kita ada urusan yang lain, kita mungkin sembahyang seorang. Tapi apabila ada ruang untuk kita salat berjamaah, kita salatlah berjamaah. Hari ini mungkin kita tak rasa apa. Bila kita balik pergi pada Allah Ta'ala nanti, kita akan tahu beda setiap waktu yang satu pahala dengan 27 pahala. Semayang
Semayang tu lah juga, cuma satu berjemaah, satu tidak berjemaah. Hadirin yang dirahmati Allah, cumanya masjid ni, masjid tempat kita salat berjemaah. Quran sebut masjid, Nabi suruh kita main masjid. Sebahagian orang masjid ni dia tak main, melainkan hari Jumaat ni dia main lah. Kalau tak hari Jumaat pun dia main sembahyang raya. Kalau tak pun nak kena tunggu dia jadi jenazah, orang usung dia main. Tu pun kalau orang sembahyang jenazah dia di masjid. Kalau tak, dia tak main. Orang azan, orang apa, dia tak ada keuzuran apa kot. Kata dia sakit, kalau dia nak main payah, dia kursi tak boleh ke, dia nak bangkit. Tapi dia sehat, tak ada apa. Tapi rumah tepi masjid, tak sampai dia ke masjid. Tak terdetik pun kadang-kala untuk dia hadir ke masjid walaupun azan berkumandang. Mungkin kita ataupun dia juga mungkin terlupa tentang janji-janji ini yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang main ke masjid. Kita ni, tuan-tuan, semua kita ni buat dosa. Tak payah besar manalah dia, siapa pun, Tok Syekh ke, alim ke, mufti ke, ustaz ke, buat dosa belakang. Bila kita buat dosa, Allah bagi banyak cara untuk kita dihapuskan dosa kita. Salah satu cara untuk hapuskan dosa kita ialah datang ke masjid. Nabi SAW kata, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Nabi kata, mau tak aku tunjuk kepada kamu bagaimana apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memadamkan dosa-dosa dan mengangkat darjat. Kita ingat angkat darjat ni orang bagi pangkat, gelaran. Angkat darjat di sisi Allah. Ramai orang kadang-kadang nampak okey dengan manusia, tapi di sisi Allah dia tak ada kedudukan. Ada orang ada tinggi kedudukan di sisi Allah. Kalau dia doa, mustajab. Kalau dia minta, Allah dengar. Itu yang menjadi harapan kita. Nabi tanya, mau tak macam mana cara dia? Sahabat kata, qalu bala ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah. Nabi kata, isbaghul wudu' alal makarih. Pertama, ambil wudu' dalam keadaan yang susah. Makarih ni benda kita sejuk-sejuk, pukul 3 pagi, 4 pagi bangkit, ambil wudu', semayang tahajud, pukul subuh-subuh ambil wudu', at least paling kurang sejuk pagi bangkit ambil wudu'. Pertama, ambil wudu' Nabi. Kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, dan banyakkan langkah pergi ke masjid. Setiap langkah kita ke masjid, padam dosa, angkat darjat. Hak naik motor pun sama, hak naik kereta pun mudah-mudahan demikian juga. Wa intizarus salah ba'da salah fadzalikum ribat, dan tunggu semayang kepada satu semayang, itu adalah ribat. Ribat ni maksudnya semacam tunggu di sempadan, berjuang. Tunggu semayang. Terutama kita dalam masyarakat kita, siang mungkin kita kerja, malam kita tunggu antara maghrib dengan isya. Ni pun tuan-tuan tunggu untuk semayang Jumaat, di samping mendengar khutbah, tunggu, dapat pahala kita tunggu. Kadang-kadang kita pergi kedai makan, tunggu sampai setengah jam, makanan tak mai. Boleh pula kita tunggu kalau sedap. Tunggu pahala. Tunggu solat adalah pahala. Apatah lagi di negeri Perlis ni, negeri yang paling makmur dengan kuliah-kuliah agama. Antara maghrib dengan isya ada kuliah. Tunggu sambil tunggu dengar kuliah, mendapat pahala. Kemudian Nabi SAW bagi tahu kita bahawasanya orang yang tunggu ini, la yazalul 'abd fi salah ma kana fi musalla, sentiasa hamba itu dikira di dalam solat selagi mana dia duduk di tempat solat, duduk tunggu nak solat. Yantazirus salah,
Maka nafi solat yantaziru solat. Duduk tunggu semayang dikira dalam solat. Duk tunggu nak semayang, tuan-tuan duk tunggu ni nak semayang ni dikira macam solat, pahala di sisi Allah. Wa taqulul malaikatu Allahumma ighfir lahu wa Allahumma arhamhu. Malaikat pula kata kepada yang mana duk tunggu semayang tu, Allah ampunkanlah dia, ya Allah rahmatkanlah, hatta yang sarif au yuhdis, sehinggalah dia balik ataupun dia telah berhadas. Maksudnya dia akan ambil wudu, duk tunggu semayang. Kita semayang subuh ambil masa sikit, kita suruh tunggu lama sikit, tak bagi orang mai. Di Perlis ni 2 kali azan macam zaman Nabi. Azan yang pertama sebelum masuk waktu, dan kemudian azan yang kedua setelah masuk waktu bagi sembahyang subuh. Salat subuh. Kita sampai awal tengok Allah azan awal. So, kita ingat azan yang kedua. Kita tunggu. Pertama kita boleh salat dulu sunat. Kedua selagi kita duk tunggu, malaikat duk minta ampun pada kita. Selepas azan kedua pun kita suruh tunggu juga waktu, ada sela waktu dalam negeri kita supaya nak bagi orang lain boleh makmurkan masjid. Kita tunggu. Masa kita 2 rakaat subuh, kita duk tunggu, sepanjang kita tunggu kita dapat pahala. Macam kita bersalat, malaikat pula berdoa kepada kita. Demikian besarnya fadilat kita bersalat. Antara kelebihan yang dididik kepada kita untuk apabila kita datang salat berjamaah, ialah dia ajar kepada kita untuk hidup di bawah kepimpinan. Ikut pemimpin, selagi mana pemimpin buat yang betul, ikut pemimpin. Dia baca surah apa, kita ikut saja, selagi dia tak menyalahi sifat salat. Melainkan pemimpin semayang subuh 6 rakaat, kita tak ikutlah. Lagi dia ikut semayang, cara salat dia sama dengan salat Nabi SAW, bacaannya ialah bacaan yang mengikut apa yang telah disyariatkan, kita salat. Jangan lawan pemimpin dalam perkara yang betul. Kata Nabi SAW, ajar dalam hadis Bukhari, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Dijadikan imam supaya kita ikut. Dijadikan imam itu. Kadang-kadang ada orang dia tak ikut macam imam. Imam di Perlis ni dia tidak kunut seperti mana menjadi pegangan majoriti dalam dunia ni umat Islam. Ada orang lepas imam bagi salam, dia sujud sahwi. Ini tak mengikut seperti mana yang disebut. Dijadikan imam untuk kita ikut. Imam rokok, kita rokok. Imam sujud, kita sujud. Nabi SAW menyuruh yang demikian. Jadi innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, dijadikan imam untuk kita ikut. Ikut imam. Kita pergi sembahyang di tempat lain, imam dia kalau dia baca yang lain, kita ikut. Selagi mana sembahyang dia itu sah dan betul. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, mari ke masjid salah satu apa? Untuk didik kita untuk berukhuwah dengan ukhuwah Islam. Disuruh pun kita duduk rapat-rapat. Main masjid dengan jauh-jauh, hanya jauh pada aku sikit, tak boleh. Disuruh kita rapatkan saf, luruskan saf, supaya innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin bersaudara. Mari kita kenal kawan kita, kita kenal orang qaryah kita kenal orang jamaah kampung kita. Sebab itu siapa yang main masjid kerana nak berbalah, dia main menjadi pemecah belah. Main masjid ni dah nak berkelahi. Nak berkelahi itu, nak berebut jawatan tu, nak berebut jawatan ni, ini semua adalah orang yang tidak datang dengan tujuan masjid dibina dan jamaah dilakukan. Mudah-mudahan tak ada lah di tempat kita. Tetapi ada orang dia main masjid, setiap kali dia main, dia menyebabkan berkelahi, bergaduh. Saat dia bergaduh dengan Tok Imam, saat dia bergaduh dengan Tok Siak, saat dia bergaduh saja dah. Kalau dia nak menyumbang untuk masjid, sangat-sangat dialukan. Kita terbuka untuk bagi pandangan, membaiki. Tapi jangan main bergaduh. Dan jangan berbuat puak-puak dalam masjid. Sesuai dengan amanat Buli Yang Maha Mulia Raja Pemerintah Negeri Perlis ini, bahawasanya masjid tidak boleh dijadikan gelanggang politik. Yang ataupun gelanggang apa-apa sahaja yang menyebabkan manusia berpecah belah antara satu sama lain. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, satu lagi benda yang penting untuk kita sebut berhubung dengan masjid. Masjid ini telah dibina. Allah Ta'ala sebut masjid dalam Quran. Dalam sunnah sebut masjid. Bila ada masjid, kita datang salat dalam masjid. Ada setengah tempat, mungkin tempat tuan-tuan tidak ada,
Mudah-mudahan tak ada. Masjid ada, dekat dengan masjid dia buat surau. Dia semayang di surau, dia tak mau main semayang di masjid. Pasal dia tak puas hati dengan cara masjid, dia nak buat cara dia. Dan kempen geng-geng dia semayang di surau. Dia kadang-kadang dia buat benda ni bukan saja tak dapat pahala, dibimbangi dia mendapat dosa. Kerana dia memecah belahkan. Pada zaman Nabi SAW ada satu orang, dia digelar Abu Amir. Sebelum Nabi mari Madinah, dia digelar Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib. Pasal dia ni rahib. Abu Amir tu nama gelaran dia. Rahib tu, rahib lah, kita panggil rahib. Sebab dia beribadat cara Kristian. Jadi dia orang hormat kat dia, dia tokoh ibadat. Bila Nabi mai, dia rasa macam dia being challenged. Dia rasa dia tercabar. Bila dia rasa tercabar, dia tak mau nak ikut Nabi lah. Walaupun dia tengok, dia tahu Nabi betul. Jadi dia banyak akal dia macam mana nak bersaing dengan Nabi. Bila Nabi buat Masjid Quba, dia buat masjid lain sebelah, supaya bagi pecah. Yang dia pandai tu, Nabi duk kalut nak siap menghadapi musuh nak serang, dia ajak Nabi main rasmi masjid dia. Dia kata, Rasulullah marilah semayang di masjid dia. Tujuan dia supaya orang lain pun support masjid dia, support tempat tu, supaya orang lain main masjid, tempat dia. Tapi tujuan asal dia supaya dia dapat bersaing dengan Masjid Quba. Hak Nabi buat lah. Nabi kata tak apa, aku kena pergi hadapi musuh dulu dalam perang Tabuk, nanti apabila aku balik aku pergi tengok macam mana. Allah Subhanahu wa taala turunkan firman dia kepada perbuatan Abu Amir ni. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara, orang yang membuat masjid dirar, itu yang ada perkataan dalam Islam masjid dirar. Orang yang membina masjid dirar, maksudnya masjid yang memecah belahkan, masjid yang memberikan mudarat. Dirar itu memberi mudarat. Wa kufran, dan keingkaran, wa tafriqan bainal mu'minin, dan memecah belahkan di kalangan orang mukminin. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu, dan sebagai intipan kepada orang-orang yang untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Sebelum sebelum itu. Wala yahlifunna, mereka akan bersumpah, in aradna illal husna. Mereka akan sumpah, bukan, tujuan kami baik, nak buat masjid, nak bagi orang solat berjemaah. Allah kata nak bagi pecah belah. Quran sebut dalam surah At-Taubah, Allah kata wala yahlifunna in aradna illal husna. Mereka akan bersumpah, kami tujuan buat masjid ni baik. Allah kata wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah menjadi saksi mereka adalah pendusta. Saya nak ingatkan kita semua, masjid dah ada. Berapa jengkal daripada masjid kita buat surau pasal apa? Sembahyang di masjid. Melainkan kita bagi pecah qaryah tu. Puak tu, puak ni. Masjid tak ada puak. Semayang saja. Dalam negeri Perlis ni, di bawah titah duli yang maha mulia Raja Pemerintah, orang politik tak boleh ceramah dalam ni. Ceramah politik dalam masjid. Tak boleh kempen politik dalam masjid. Supaya masjid bersih. Nabi kata, wa man dakhala al-masjid al-haram fahuwa amin. Siapa masuk masjid dia aman. Jadi siapa saja, tak kira lah kumpulan ke, puak ke, mana ke, aliran ke, main-mayang di masjid. Nak ada perbezaan tak apa, manusia hidup ni memang berbeza, tak apa, boleh berbeza. Tapi jangan buat surau tepi masjid. Satu qaryah ada masjid 7 surau kadang-kadang, 6 surau. Semua tahu.
Melainkan masjid jauh daripada tempat dia. Dia kita orang tua-tua yang ada di taman kita, nak pergi ke masjid, nak berlangkah tak dan, kita buat di situ untuk orang semayang dengan keizinan pihak pemerintah ulul amri, itu tidak timbul masalah. Tapi kalau dekat, siapa tak mau semayang masjid, kami geng lain. Ini adalah sesuatu yang menjanggahi tujuan masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menjadikan kita semua adalah orang yang menunaikan solat di masjid secara berjemaah. Kadang-kadang sehari kita tak boleh dapat sampai 5 waktu. Kalau boleh dapat 5 waktu, that is the best. Tapi at least setiap hari tunjuklah muka mai ke masjid. Bukan tunjuk muka kat tu imam. Sekurang-kurang malaikat tahu kita mai masjid. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Langkah mai masjid. Kadang kita duduk saja, lepas duduk saja tak mai masjid pun. Tak ada apa, bukan sakit, demam, bukan apa. Nikmat Allah bagi kurniaan, kaki boleh berjalan, boleh bawa motor sendiri, boleh bawa kereta sendiri, mailah ke masjid. Walaupun kadang-kadang Tok Imam tak kenal kita, Allah Ta'ala catat pahala kita mai ke masjid. Dan ada rahmat pada kita. Bayangkan kalau sehari 5 waktu kita solat 5 pahala, dengan kita solat berjamaah 1 waktu 27 pahala. Kalau boleh 2 waktu, 3 waktu, betapa banyak mudah-mudahan pahala kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatul mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qaf wal Qur'anil Majid. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Salat adalah teras dalam hidup kita. Manusia yang tak salat adalah manusia yang resah, ataupun dia salat tapi dia tak ambil faham tentang tujuan salat. Dia tak mau ambil faham tentang dia baca Fatihah maksud apa, iftitah apa, zikir masa rokok maksud apa, sujud maksud apa. Lalu dia tinggal ataupun dia tidak menghayati salat. Orang-orang yang melazimi salat, Allah menjamin untuk mereka bahawasanya orang-orang yang melazimi salat ini akan senantiasa Allah Ta'ala berikan rahmat pada mereka. Penghubung, salat hubung kita dengan Allah Ta'ala, sujud hubung kita dengan Allah Ta'ala. Kita semua ni teringin nak jadi ramai orang suka nak jadi orang yang dekat dengan orang besar. Tapi tak ada yang zat yang maha besar lebih daripada Allah Azza wa Jalla. Tak dibandingkan pun. Aqrabu ma yakun al-abdu min rabbih wa huwa sajid, kata Nabi. Paling dekat hamba dengan Tuhan ketika dia sujud. Fa aksiru du'a. Banyak-banyakkan doa masa sujud. Sujud doa banyak-banyak Allah. Dia dengar. Dia akan tunaikan. Maka pastikan generasi kita juga salat. Quran memberi amaran kepada kita tentang orang yang meninggalkan anak-anak tak salat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salat wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian mereka diganti oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan salat dan mengikut hawa nafsu, dan mereka akan menerima azab neraka. Pak main semayang, anak tak ajak semayang.
Pak main masjid, anak tak ajak masjid. Tapi kalau pak pun tak main masjid, anak pun tiru pak, dia pun tak main masjid. Dan kita rasa, aku dah selesai dah dengan apa. Sekolah dah aku bagi dah. Pelajaran dah aku bagi dah, apa lagi. Kita lupa tanggungjawab kita mengingatkan anak-anak kita tentang salat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Sebahagian orang, dia boleh. Dia solat, alhamdulillah. Anak dia tak solat, dia tak kisah. Isteri dia tak solat, dia tak kisah. Itu tanggungjawab di atas bau dia. Bukan bapa bagi makan saja bini ataupun anak. Kena ingatkan isteri kita supaya solat, anak kita supaya solat. Kalaupun dia tak main solat di masjid berjemaah, pastikan dia bangun sembahyang subuh. Kita pergi kedai minum kopi macam-macam lagi, anak kita duduk tidur sampai pukul 8. Sembahyang tak. Kita kata tak apalah, tu ambil bahagian nampak. Aku dah selesai. Tidak selesai urusan ni. Tanggungjawab. Wa'mur ahlaka bis-salat. Suruh keluarga kamu untuk menunaikan salat. Mudah-mudahan kita semua mengamalkan apa yang Allah Ta'ala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat pada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu. Dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis, Tunku Said Sirajuddin, Ibn Almarhum Tunku Said Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tunku Said Faizuddin Putra, Ibnu Tunku Said Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau baiki pergaulan antara kami. Ya Allah, Engkau jauhilah kami pada bala, kerosakan. Engkau tambahkan nikmat-Mu kepada kami. Engkau berilah kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.